Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Alinis, Kad Matrik 13 DKA 19F1140. Saya akan terangkan penyelenggaraan berkala. Penyelenggaraan dibahagikan kepada 3. Yang pertama, penyelenggaraan semasa atau rutin. Yang kedua, penyelenggaraan berkala. Dan yang ketiga, penyelenggaraan kecemasan. Penyelenggaraan berkala atau dikenali sebagai periodic maintenance, iaitu kerja penyelenggaraan dilakukan secara berjadual atau berkala. Contohnya, satu-satu pekerjaan tu ada tempoh masanya dan setiap masa ada rutin dan setiap kali dipantau. Yang kedua, melibatkan kerja pemantauan, pengukuran dan penilaian komponen-komponen jalan. Macam yang saya cakap tadi, yang pertama, kerja tu ada tempoh dan setiap ada tempoh untuk ulang balik atau pantau balik kerja tu sama ada itu baik ataupun tidak. Contoh aktiviti penyelenggaraan berkala, membaru muka jalan A2 dengan premix, ulangan 7 hingga 10 tahun sekali. Permukaan tunggal jalan D, ulangan 3 hingga 5 tahun sekali. Menggrade dan menabur semula batu bahu jalan, ulangan 2 hingga 3 tahun sekali. Mengganti ahli jambatan kayu, ulangan 2 hingga 3 tahun sekali. Mengecat garis tengah jalan, ulangan 1 hingga 2 kali setahun. Antara aktiviti lain penyelenggaraan berkala termasuklah pengecatan semula perabot, turapan semula jalan, memotong dan menampal permukaan jalan yang retak. Terima kasih. Seterusnya, saya Muhammad Rati Haikal bin Muhammad Hafiq, nombor Kad Matrik 13 DKA 19F1080, akan menerangkan kepada anda tentang penyelenggaraan rutin, iaitu lebih dikenali sebagai routine maintenance dalam bahasa biaknya lah. Okey. Penyelenggaraan rutin ini ialah kerja-kerja penyelenggaraan yang telah ditetapkan waktunya dan perlu dilaksanakan sepanjang tempoh yang diberikan. Contohnya, kerja-kerja yang diberikan oleh pihak tertentu untuk dilaksanakan untuk siap dalam tempoh yang diberikan. Okey. Seterusnya, penyelenggaraan rutin ini melibatkan unsur perancangan dan peruntukan kewangan berjangka. Contohnya seperti kerja-kerja yang habis begitu saja dan akan dilakukan lagi pada masa akan datang. Dan ia juga boleh mengakibatkan bankrupt jika tiada perancangan yang bagus. Okey. Seterusnya, contoh-contoh kerja penyelenggaraan rutin ini pula ialah pembersihan jalan, pemotongan rumput, pembersihan saluran. Okey. Kebiasaannya, pembersihan jalan ni kita dapat lihat selepas pembaikan jalan ataupun selepas pembaiki jalan yang rosak, seperti batu-batu, besi-besi dan sebagainya lah. Okey, seterusnya pemotongan rumput. Pemotongan rumput lebih sering kita lihat biasanya di pembagi jalan atau di highway. Biasanya di highway lah. Okey, seterusnya pembersihan saliran. Pembersihan saliran ni jarang kita nampak, tapi ada sebenarnya. Biasanya ada di longkang-longkang yang ada di bandar. Seperti biasanya dilakukan selepas banjir ataupun pipe rosak, macam itulah. Okey. Dan penyelenggaraan rutin ini perlu mempunyai penguatkuasa, iaitu dengan melantik secara kontrak bertempoh atau bergaji, supaya dapat menggajikan pekerja, mencari pekerja untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Okey. Kebiasaannya, penguatkuasa ni mempunyai supervisor
Ia akan menguruskan pekerja, ia akan mencari pekerja, ia akan menggajikan pekerja, dan ia juga memastikan pekerja-pekerja membuat kerja dengan cermat, dengan mengikut etika, dan juga perlu mengikut tempoh yang diberikan oleh kerajaan lah, oleh pihak-pihak tertentu. Okey, sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz Jahmi bin Muhammad Nasir. Kad matrik saya 13 DKA 19 F1155. Hadirnya saya di sini ialah untuk menerangkan tentang penyelenggaraan kecemasan, atau di dalam bahasa Inggerisnya ialah emergency maintenance. Ini adalah kategori yang memberi migraine kepada pengurus dan perancang penyelenggaraan kecemasan kerana selalu tidak terancang mengendalikan dan selalu mengganggu. Ini adalah kategori terakhir yang mahu mendarat di meja mereka. Banjir adalah salah satu contoh peristiwa yang jelas tidak dapat kita elakkan. Jalan raya mesti dibaiki atau dibina semula selepas banjir. Tidak kira seberapa baik jalan itu dijaga. Selalunya adalah tindakan semula jadi yang menimbulkan keperluan untuk perbaikan kecemasan. Hujan lebat boleh menyebabkan tanah runtuh. Contohnya baru-baru ini kita menyaksikan kehancuran badai besar dan ribut tropika, dan bagaimana ia boleh mengganggu keseluruhan rangkaian pengangkutan kecemasan. Merancang nyawa walaupun tidak sering terjadi. Sangat penting bagi pembandaran untuk memiliki rancangan darurat ketika kejadian itu berlaku, dengan rancangan penyedia dan tahu dengan tepat bagaimana mereka harus beraksi. Penyelenggaraan kecemasan melibatkan kerosakan yang boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Penyelenggaraan ini perlu diselenggara dengan segera agar ia tidak dapat ditangguhkan pada waktu yang amat lama. Bencana seperti banjir kilat, ribut, tanah runtuh dan kemalangan jalan raya ini terjadi apabila penyelenggaraan kecemasan lambat untuk diselesaikan.